Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina la ilaha illa ant subhanaka inna kunna minadh dhalimin rabbana zidna ilman nafi'a mubaraka wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Pada pertemuan-pertemuan kita yang lalu, Alhamdulillah, kita telah kupaskan bersama beberapa perkara yang berhubung kait dengan solat berjemaah dan kita juga mengetahui fadilat solat berjemaah. Maka dari itu, seberapa yang terdaya, kalau dapat, kalau kita memang berada di rumah, memang ada ahli keluarga kita, suami kita, anak kita atau sebagainya, alangkah baik, lebih sempurna kalau dapat kita melaksanakan solat berjemaah. Alhamdulillah. Dan alangkah lebih baik juga bagi kaum lelaki kalau dapat kita usahakan untuk mendirikan solat berjemaah bukan hanya di rumah, akan tetapi dapat menghadirinya di masjid. Usahakanlah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita kemampuan, beri kita taufik dan hidayahnya, memberikan kita kesempatan agar kita dapat mendirikan solat berjemaah di masjid. Walaupun dalam keadaan wabak sekarang ini, di Singapura tetap dibenarkan Alhamdulillah mendirikan solat, akan tetapi perlu register lebih awal. Usahakan untuk register, terutama sekali kalau dapat solat isyak atau katakan pada hujung minggu pada solat subuh dan sebagainya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Katakan kita ingin mendirikan solat di rumah. Bagaimanakah, siapakah yang selayaknya untuk menjadi imam? Adakah bapa yang harus selayaknya menjadi imam? Atau abang sulung, abang ngah, atau kadang-kala di antara anak-anaknya ada yang belajar agama, atau ada yang menghafal Al-Quran atau sebagainya. Kadang-kala pula katakan seseorang itu berada di kampung. Kemudian di kampung itu ada surau, ada masjid. Siapa yang lebih layak untuk menjadi imam? Kadang-kala ada di kampung itu seorang yang hafal Al-Quran. Alhamdulillah. Ada pula seorang yang faqih, yang sangat berilmu di dalam hukum ahkam agama. Di antara seorang yang menghafal Al-Quran dengan seorang yang faqih, siapa yang lebih layak menjadi imam? Ada di antara mereka pula dapat membaca Al-Quran dengan sangat baik. Walhamdulillah. Tetapi tidak hafal Al-Quran. Kemudian ada pula yang hafal Al-Quran namun tidak pandai ataupun kurang bijak, kurang dapat melagukan bacaan. Siapakah yang lebih layak untuk menjadi imam? Seorang yang dapat membaca Al-Quran dengan sungguh baik, berbeza dengan seorang yang hafal Al-Quran tetapi bacaannya kurang baik. Kemudian dibezakan pula dengan seorang yang faqih, yang mengetahui hukum ahkam. Siapa yang selayaknya menjadi imam? Begitu juga kadang-kala apabila seseorang itu berada di masjid, kemudian datang tetamu yang datang daripada luar. Kita berada di Masjid Qasim. Kemudian datang seseorang tetamu daripada Mesir atau daripada Arab Saudi. Siapa yang lebih layak untuk menjadi imam? Adakah imam masjid itu ataupun tetamu yang datang untuk menghadiri kuliah atau untuk menyampaikan kuliah? Begitu juga di rumah kita. Kalau katakan kita berada di rumah, kemudian ada seorang yang datang menziarahi rumah kita. Siapa yang lebih layak untuk menjadi imam? InsyaAllah kita akan mengupaskan perkara-perkara tersebut hari ini insyaAllah. Bagaimanakah pula seseorang yang kebetulan ada tattoo? Begitu juga katakan seseorang yang bertindik. Kalau dia bertindik, boleh tak dia jadi imam? Kalau dia ada tattoo, boleh tak dia jadi imam? InsyaAllah akan kita kupaskan juga perkara-perkara tersebut insyaAllah. Baik.
Sebagai permulaan, kita buka di muka surat 21 daripada kitab Fiqh Sunnah kita, dan di mana kita sedang kupaskan bab solat berjemaah. Orang yang lebih layak menjadi imam. Penulis Al-Imam Syekh Sabiq rahimahullah menjelaskan, orang yang lebih layak, yang lebih berhak menjadi imam adalah orang yang paling pandai membaca Al-Quran. Jika para jemaah memiliki kepandaian yang sama rata, maka diutamakan orang yang lebih pakar dalam hadis Nabi SAW. Jika mereka semua memiliki kepakaran yang sama rata, maka dahulukanlah mereka yang tergolong orang-orang yang pertama kali berhijrah. Tetapi jika mereka memiliki keutamaan yang sama rata, maka dahulukanlah orang yang lebih tua usianya. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Penulis mengatakan bahawasanya berdasarkan dalil-dalil yang akan kita kupaskan nanti, kalau kita lihat, kalau dibandingkan dengan seseorang yang kalau sekiranya di satu tempat itu ada seseorang yang pandai membaca Al-Quran, ada seseorang yang ahli fikih, ada para fuqaha, maksudnya seorang yang sangat berilmu, ada juga seorang yang tua, ada seorang yang mempunyai berbagai-bagai kemahiran. Penulis mengatakan orang yang paling layak untuk menjadi imam adalah orang yang paling baik bacaan Al-Qurannya. Kemudian seorang yang paling berilmu dalam ilmu hadis, maksudnya faqih, orang yang mempunyai ilmu, pengetahuan. Kemudian selepas itu seorang yang paling lama, paling awal hijrahnya, ataupun seorang yang paling tua. Apakah dalilnya? Kita akan kupaskan nanti dalil yang menyebutkan tentang golongan-golongan tersebut. Pada masa yang sama, apa yang dimaksudkan seorang yang paling baik bacaan Al-Quran atau seorang yang paling mengetahui ilmu hadis. Para jemaah yang dirahmati Allah. Dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Idza kanu thalathatan." Sekiranya kamu itu bertiga. Ya. Idza kanu thalathatan falyu idza kanu thalathatan. Sekiranya kamu itu kelompok yang terdiri daripada 3 orang. Falyu'ammahum ahaduhum, maka hendaklah salah seorang di antara mereka itu menjadi imam, ya, menjadi imam kepada yang baki. Wa haqquhum bi imamati aqra'uhum. Jadi orang, sekiranya kalian itu 3 orang, hendaklah kalian itu mendirikan solat dan lantik salah seorang di antara kalian itu untuk menjadi imam, dan orang yang paling layak menjadi imam adalah aqra'uhum. Apa maksud aqra'uhum? Adalah orang yang paling baik bacaan Al-Qurannya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Muslim dan Imam Nasa'i. Adapun yang dimaksudkan dengan pandai membaca Al-Quran adalah seorang yang paling banyak menghafal ayat-ayat Al-Quran. Dalilnya adalah hadis. Jadi apa yang dimaksudkan dengan aqra'uhum, paling baik bacaan Al-Qurannya? Dalam hadis yang lain disebutkan liyu'ammakum aktsarukum Qur'ana. Hendaklah orang yang menjadi imam itu orang yang paling banyak menghafal Al-Quran. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah, hadis pertama mengatakan kalau kalian itu 3 orang, hendaklah kalian melantik salah seorang untuk menjadi imam. Kemudian yang paling layak menjadi imam adalah aqra'uhum, orang yang paling baik baca Al-Qurannya. Dalam riwayat yang lain disebutkan apa yang dimaksudkan dengan paling baik bacaan Al-Qurannya adalah orang paling banyak hafalannya. Di sini dapat kita lihat, kita nak fikirkan, katakan kita di antara kita ni kawan-kawan, satu seorang hafiz Al-Quran, satu seorang yang faqih, seorang yang berilmu, satu seorang yang dah lanjut usia, satu ada datuknya, orang yang paling lama di situ. Jadi siapa yang nak nanti menjadi imam? Ini dicontoh kaedah. Baik, kita lihat pada hadis Ibnu Mas'ud yang menjelaskan lebih dalam masalah ini. Dari Ibnu Mas'ud katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah." Hendaklah menjadi imam itu aqra'uhum li kitabillah, seseorang yang paling layak, paling pandai, paling fasih dalam membaca Al-Quran. Ini pertama. Fa in kanu fi qira'ati sawa'an,
Namun kalau sekiranya dalam membaca Al-Quran tu semua sama, apakah maksudnya? Fa'a'lamuhum bisunnati. Kalau sekiranya semua sama kiraannya, maka yang paling baik, paling layak adalah yang paling berilmu dalam bab sunnah. Sunnah Nabi SAW. Jadi di sini martabat. Siapa yang lebih layak, lebih wajar menjadi imam. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Apabila kita katakan, apabila disebutkan bahawasanya yang paling layak untuk menjadi imam adalah aqra'uhum, kemudian diikuti pula dengan a'lam, yang paling mengetahui bisunnah, apa maksudnya? Kita lihat. Katakan, ada sebahagian orang itu memang sangat mengetahui dalam hukum ahkam. Contoh ya, maksudnya dia mengetahui bahawasanya apakah syarat-syarat sah solat, apakah tidak mempunyai, apakah perkara-perkara yang membatalkan solat. Ini perkara-perkara asas. Jadi apabila kita katakan orang yang paling layak menjadi imam adalah seorang aqra'uhum, orang yang paling baik bacaan Al-Qurannya, perlu kita faham. Apabila kita katakan orang yang paling baik bacaan Al-Qurannya, itu bukan berarti dia tidak mengetahui hukum ahkam fikih. Dan dalam kita membincangkan perkara ini, kita perlu lihat dalam agama ada perkara yang dikatakan sebagai fardu ain. Ada perkara yang dikatakan sebagai fardu kifayah. Apa maksud fardu ain? Fardu ain adalah ilmu-ilmu di mana setiap orang wajib mengetahui. Tak boleh tak mengetahui. Tak belajar berdosa. Contoh, ilmu fardu ain adalah ilmu untuk mengetahui tiada Tuhan melainkan Allah. Ilmu tentang bab solat. Bab solat fardu ain, mengetahui rukun-rukun solat, perkara-perkara yang membatalkan solat, rukun-rukun wuduk, perkara-perkara yang kita mesti lakukan untuk berwuduk, sah wuduk kita, perkara-perkara mesti kita lakukan untuk sah solat kita. Kalau kita lakukan, batal solat kita. Ini contoh. Ini adalah ilmu-ilmu fardu ain. Kalau tak mengetahui, kalau kita tak belajar, berdosalah kita. Jadi apabila kita katakan Nabi SAW menyebutkan yang menjadi imam itu adalah aqra'uhum, maksudnya yang menjadi imam itu orang yang paling baik bacaan Al-Qurannya, syarat asasnya adalah dia tetap mengetahui ilmu rukun solat, perkara-perkara yang membatalkan solat, mengetahui tentang bagaimana berwuduk, perkara-perkara yang membatalkan wuduk dan sebagainya. Itu ilmu asas. Kerana itu fardu ain. Sebab itu tidak dibincangkan di sini. Kalau dia tak belajar fardu ain, dah kira dah berdosa dah. Jadi maksudnya, dalam perbincangan kita, seseorang yang paling baik bacaan Al-Qurannya, seorang paling baik, paling mengetahui ilmu hadis, seorang yang paling berusia dan sebagainya itu, perlu kita ingat, semua di antara mereka memang mengetahui asas hukum. Kalau dia tak mengetahui asas hukum, walaupun dia paling baik bacaan Al-Quran dia, walaupun dia paling tua sekalipun, ini semua batal. Maksudnya tidak termasuk dalam perbincangan kita ini. Jadi maksudnya minimum requirement dia mesti tahu perkara-perkara basic, perkara-perkara bersuci, perkara-perkara rukun-rukun mandi, rukun berwuduk, perkara-perkara yang membatalkan wuduk, perkara-perkara yang membatalkan solat, rukun-rukun solat, bacaan Al-Fatihahnya, kemudian mengetahui tentang tasyahud dan sebagainya. Itu tak perlu dipertikaikan. Jadi perbincangan kita adalah orang-orang yang semua sama rata. Kalau semua sama rata, maka di sinilah kriterianya. Siapakah di antara orang yang paling layak sekali? Pertama sekali, memandangkan semua memang mengetahui basic hukum agama, maka orang yang paling baik bacaan Al-Qurannya, yakni paling banyak hafalannya. Apabila kita katakan paling baik bacaan Al-Qurannya, perbincangan kita adalah maksudnya orang yang mengetahui paling tidak hukum tajwid. Kita kena faham, para jemaah yang dirahmati Allah, apabila kita mengatakan tentang aqra'uhum itu, sama ada orang yang paling banyak hafalan Al-Quran, maksud pada masa yang sama dia mengetahui asas hukum tajwid. Bukan yang paling merdu bacaannya. Kalau semua sama, maka yang paling baik nikmat untuk didengar, alhamdulillah. Itu kita utamakan. Tetapi sangat penting kerana kita mengetahui syaitan dan iblis itu senantiasa mengganggu seseorang. Jangan sampai seseorang itu baca Al-Quran atau nak imamkan solat,
lalu dia merasa bangga atau dia merasa bahawasanya bacaan Al-Qurannya itu paling baik, bacaan Al-Quranku Masya Allah seolah-olah Imam Abdul Rahman Sudais di Mekah, ataupun bacaannya seperti imam-imam yang muktabar, penuh orang dapat dekat belakang itu dapat penuh penghayatan sampai menitiskan air mata. Masya Allah, tabarakallah, sangat baik. Nikmat kalau dapat imam sedemikian. Namun bagi imam itu satu perkara yang sangat mencabar baginya, dia kena jaga hatinya. Kerana jangan ada sifat bangga, jangan ada sifat riak dan sebagainya yang boleh merosakkan solatnya. Kalaulah demikian, kalau ada sifat bangga, sifat riak atau sifat takajub, diri dia merasa, Masya Allah, aku ni hebat betul. Tak ada orang dapat baca Al-Quran seperti mana aku baca. Kalau ada sifat-sifat sedemikian, nescaya panggil seseorang yang tak tahu baca Al-Quran itu, maksudnya tidak semerdu dia baca, lebih afdal. Kerana lebih ikhlas. Ini penting. Bukan saya kata jangan kita ambil mereka-mereka yang sedap bacaannya, memang indah, memang baik mengambil, memilih mereka-mereka yang dapat membaca Al-Quran dengan sempurna, seolah-olah kita berada di Masjidil Haram. Masya Allah. Cuma seperti mana saya sebutkan, yang penting adalah bagi imam itu, perbetulkan niat, ikhlaskan diri ketika baca Al-Quran itu untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan ada sifat ujub, takajub. Takajub itu merasa hairan dengan diri sendiri. Wah, aku dah jadi ni. Jangan ada perkara-perkara sedemikian. Baik, teruskan perbincangan. Kalau mereka semua sama. Jadi Ibnu Abbas membawakan hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya umul qauma aqra'uhum li kitabillah. Hendaklah menjadi imam itu yang paling berhak menjadi imam adalah seseorang yang paling pandai dalam membaca Al-Quran. Fa in kanu fi qira'ati sawa'an, kalau sekiranya di antara mereka semua sama ilmu dalam membaca Al-Quran itu, fa'a'lamuhum bisunnati, maka pilihlah mereka yang paling faqih, yang paling berilmu dalam masalah sunnah-sunnah Nabi SAW. Baik, para jemaah yang dirahmati Allah, kenapakah yang peringkat kedua orang yang paling berilmu mengenai sunnah-sunnah Nabi SAW? Kerana Rasulullah SAW sebutkan dalam Al-Quran, Rasulullah SAW sebutkan dalam hadis, "Sallu kama ra'aitumuni usolli." Solatlah kalian seperti mana kalian melihat aku solat. Jadi penting dalam kita mendirikan solat, solat yang terbaik adalah solat seberapa yang termampu untuk mengikuti sunnah Nabi SAW. Bukan setakat ini rukun ke sunat, oh ni rukun kena buat. Ini sunat tak payah buat. Bukan. Dalam bab solat para jemaah, salah faham kalau kita sangkakan rukun wajib buat, sunat tak payah buat, tak buat tak sah, tak buat tetap sah. Tak, bukan demikian. Nabi katakan, "Sallu kama ra'aitumuni usolli." Solatlah kalian seperti mana kalian melihat aku solat. Ya, bagaimana Nabi SAW tunaikan solat, kita ikut. Kalaulah kita setakat katakanlah ya, ini rukun ke sunat. Oh, rukun mesti buat. Oh, sunat tak payah buat pun sah juga. Kalau kita mempunyai pendirian, pendekatan sedemikian, saya tanya, ketika takbiratul ihram, angkat tangan rukun ke sunat? Sunat. Selepas angkat tangan, letak tangan kanan atas tangan kiri. Rukun ke sunat? Oh, sunat. Jadi kalau kita setakat, oh sunat, sunat kalau tinggalkan sah tak? Tinggalkan hukum fiqh sah. Betul kan? Okeylah, kalau gitu ada orang, aku tak nak letak tangan kanan atas tangan kiri, aku nak letak tangan kiri atas tangan kanan. Awak letak tangan kiri atas tangan kanan, sah tak? Jadi kalau kita bincangkan bab sah tak sah, silap. Kemudian satu lagi kata, letak tangan kanan atas tangan kiri atas dada. Rukun ke wajib? Rukun ke sunat? Sunat. Jadi kalau ada orang katakan ini sunat kan, kalau sunat letak di dada atau di atas pusat contohnya, mengikut sebagian pendapat, maka sunat tak tinggalkan sah tak? Sah. Aku tak nak letak letak tangan kanan atas tangan kiri, atas dada atau atas pusat, aku nak letak atas kepala. Saya nak tanya, sah tak? Ini pelik. Kerana apa? Kita setakat bincangkan rukun atau tak rukun, sunat atau tak sunat. Dia bukan masalah rukun atau tak rukun. Dia bukan masalah sunat kalau kita tinggalkan tetap sah. Masalahnya adalah sallu kama ra'aitumuni usolli. Solatlah kalian
seperti mana kalian melihat aku solat. Seperti mana Nabi SAW katakan. Jadi penting, sebab itu mereka-mereka yang seberapa yang terdaya cuba mengikuti sunnah Nabi SAW kerana berdasarkan suruhan Nabi, ikut sunnah Nabi SAW, seperti mana kita hendaklah solat seperti mana Nabi SAW solat. Sebab tu ada sebagian golongan ingin lihat ada tak hadis, apa hadisnya, Nabi buat begini macam mana, Nabi rukuk macam mana, Nabi sujud macam mana dan sebagainya. Ini contoh para jemaah. Jadi peringkatnya adalah pertama sekali aqra'uhum, seorang yang paling mengetahui, aqra'uhum li kitabillah, seorang yang paling banyak, paling baik bacaan Al-Qurannya atau paling banyak hafalannya. Kemudian peringkat yang kedua adalah seorang yang paling berilmu. Kalau semua sama, maka seorang yang paling berilmu daripada mereka itu, di kalangan mereka, tentang sunnah Nabi SAW. Fa in kanu fi qiraati sawaan, sekiranya dalam mengilmu pengetahuan Al-Qurannya itu semua sama, fa'a'lamuhum bisunnah, fa'a'lamuhum bisunnati, maka hendaklah kamu pilih orang yang paling mengetahui sunnah-sunnah Nabi SAW untuk menjadi imam. Baiklah, katakan mereka semua satu pengajian tentang Al-Quran, ilmunya sama, tentang sunnah Nabi SAW, ilmunya sama. Sekarang siapa nak pilih jadi imam? Baik. Nabi SAW sambungkan dalam hadis ini. Fa in kanu fi sunnati sawaan, kalau sekiranya dalam mengikut dalam ilmu sunnah Nabi SAW semuanya sama, fa'aqdamuhum hijratan, maka pilihlah siapa di antara mereka paling awal hijrah. Apa maksud paling awal hijrah? Baik, kita lihat para jemaah yang dirahmati Allah. Di zaman Nabi SAW, apabila mereka telah berhijrah meninggalkan Mekah pergi ke Madinah, mereka berhijrah mengikut batches, ya. Kemudian ada yang telah berhijrah, ada yang belum hijrah, ada yang dah berhijrah lebih lama, ada yang baru hijrah. Jadi yang dalam hijrah tu, maaf kata bahasa kita tu dah orang lama lah. Maka dalam perkara ini para jemaah yang dirahmati Allah, kalau sekiranya dalam pembacaan Al-Qurannya semua sama, dalam ilmu sunnah, ilmu fakihnya, ilmu sunnah Nabi SAW, semuanya sama. Siapa nak jadi imam sekarang? Baiklah, kita kasih orang lama jadi imam. Orang yang paling lama di tempat situ, orang yang paling awal, orang senior, biar dia jadi imam. Contoh para jemaah. Jadi kalau kita tempat kerja kita, siapa yang paling lama contohnya, kalau kita tempat madrasah, siapa yang paling lama, atau kalau kita tempat tinggal kampung katakan, oh orang ni daripada dulu dah lebih awal hijrah, lebih awal masuk tinggal di sini, dia orang lama, maka kita lantik dia menjadi imam. Baik. Jadi dalam hadis ini disebutkan fa in kanu fi sunnati sawaan, kalau sekiranya dalam masalah ilmu sunnah Nabi SAW semua sama, fa aqdamuhum hijratan, maka pilihlah untuk menjadi imam orang yang paling awal hijrah di zaman Nabi SAW. Fa in kanu fi hijrati sawa. Okey, baik. Katakan yang hijrah semua sama juga. Ini kelompok yang berhijrah bersama-sama. Ataupun kalau kita tempat madrasah kita, ini semua yang sama batch. Semua sama batch. Ilmu Al-Qurannya sama, ilmu sunnahnya sama. Dari segi siapa senior, kita semua senior sama juga. Pasal kita same batch. Atau yang hijrah ke kampung kita, semua sama-sama juga. Same timing kita berpindah ke kampung kita. Siapa nak jadi imam? Baik. Fa in kanu fi hijrati sawaan, kalau sekiranya di antara mereka semua sama hijrahnya, fa aqdamuhum sinnan, maka pilihlah di antara mereka siapa yang paling berusia. Jadi kita lihat para jemaah, kalau semua sama, kemudian hijrah, bila pula siapa hijrah, semua sama juga, maka pilihlah yang lebih berusia. Yang lebih tua silakan Pak Long kita ke, silakan Pak Cik yang yang paling berusia, silakan kita memberi penghormatan kepada yang lebih tua. Kerana dari segi ilmu yang lain semua sama, ilmu Al-Quran semua sama, ilmu sunnah semua sama dan sebagainya. Ini contoh para jemaah yang dirahmati Allah. Jadi itu kaedah Nabi SAW berikan. Wala yu'ammanna ar-rajulu ar-rajula fi sultanihi. Baik. Ada beberapa kaedah yang lain yang perlu kita faham. Apakah maksudnya?
Rasulullah SAW menyebutkan, selepas menyebutkan tentang kedudukan orang yang paling tua tadi, maka dahulukan yang lebih tua usianya, Nabi SAW lalu memberi peringatan. Janganlah seseorang menjadi imam kepada orang lain mengikut kedudukan kekuasaannya. Maksudnya apa? Janganlah kalian menjadi imam untuk seseorang di dalam satu wilayah yang dia berkuasa. Kita lihat. Contoh para jemaah, kita ni semua sama. Usia sama, ilmu sama, hijrahnya sama, pindahnya sama. Tetapi di kawasan kita ini ada tok penghulunya. Kalau ada tok penghulunya itu, kita jangan override tok penghulu. Beri penghormatan, tok penghulu, awak silakan jadi imam. Kalau kita ada ketua di tempat kita, biar dia ke depan jadi imam. Syaratnya seperti yang saya katakan, ilmu agama sama, ilmu Al-Quran, ilmu sunnah Nabi, bila hijrahnya, semua sama. Jadi, pada masa yang sama, kita kena lihat, itu semua perlu kita mengambil kira. Namun, harus kita renungkan, perkara-perkara yang kita sebutkan tadi, ilmu agama, ilmu sunnah, ilmu Al-Quran, itu semua tak boleh kita lawan yang ni. Maksudnya tak boleh kita override syarat ini. Apakah syaratnya? Jangan seseorang itu menjadi imam di satu kawasan yang ada ketuanya. Kalau kawasan itu ada ketuanya, walaupun awak ini lebih baik bacaan Al-Quran awak, walaupun awak ini lebih pandai sunnah Nabi awak, tetapi memandangkan situ ada ketuanya, biar ketua tadi menjadi imam di tempatnya. Ini contoh para jemaah yang dirahmati Allah. Jadi Nabi SAW menyebutkan, memberi peringatan selepas dikatakan siapa yang lebih layak tadi, wala yu'ummanna ar-rajulur rajula fi sultanihi. Sultan tu kekuasaan. Jadi kalau kawasan situ memang katakanlah ya, ada sultannya, ada tok penghulunya, ada ketuanya, silakan ketua awak ke depan. Walaupun saya sangkakan kononnya saya lebih berilmu, atau saya kononnya saya ini lebih pandai atau lebih baik bacaan Al-Qurannya, tetapi memandangkan di tempat situ ada ketuanya, silakan yang ketua tadi menjadi imam, walaupun bacaan Al-Qurannya tadi lebih rendah daripada saya, walaupun ilmunya lebih rendah daripada kita, dan sebagainya. Maksudnya, janganlah sampai pada masa yang sama, ingat ya, saya katakan pada permulaannya, apa juga perkara ada beberapa syarat, rukun, fardu ain. Tentang fardu ainnya tetap ada. Setiap orang memang tahu tentang tata cara, perkara-perkara rukun, perkara-perkara yang membatalkan solat dan sebagainya. Bukanlah kita bicarakan tentang seorang yang jahil, yang tak tahu lepas rukuk tu sujud, lepas sujud macam mana, kalau lakukan perkara ini batal ke tidak. Kita bukan cakap perkara sedemikian, tetapi perbincangan kita adalah orang-orang yang mempunyai basic pengetahuan yang fardu ain, tetapi kemudian perbincangan kita tentang perkara-perkara berikutnya. Demikian contoh para jemaah yang dirahmati Allah. Wala yaqudu fi baitihi ala takrimatihi illa biidnihi. Jadi yang tadi larangan tadi bukan hanya larangan tentang menjadi imam kepada orang yang di wilayahnya tadi ada kekuasaannya, tetapi ada larangan yang lain. Yakni janganlah pula duduk di atas hamparan rumah orang lain kecuali sesudah diberi izin. Jadi ini perkara yang lain lah. Yang maksudnya kalau kita pergi ke seseorang punya rumah, tidaklah boleh kita duduk. Ini memang tempat duduk khas bagi tuan rumah. Ini tempat duduk khas bagi seseorang yang ternama. Kita datang sebagai jemputan, janganlah kita dengan megah diri nak duduk tempat hamparannya, tempat mahkotanya. Itu jangan. Jadi maksudnya para jemaah, Nabi SAW ajar kita adab. Adabnya apabila kita berada di satu tempat, ada ketua, ada penguasa, kita jangan merasa megah diri, beri keutamaan kepada mereka, biar mereka menjadi imam. Kita pun Nabi SAW ajar, berikan kita adab, ilmu pengetahuan tentang adab. Apabila kita pergi ke satu tempat, jangan kita merasa besar sangat diri kita ini, kita nak duduk tempat yang dikhaskan untuk orang-orang besar, atau tempat-tempat yang dikhususkan bagi orang-orang tertentu, jangan.
Kita hanya duduk di tempat situ kalau diberi keizinan. Ini contoh para jemaah yang dirahmati Allah. Baik. Hadis ini juga diriwayatkan oleh baik. Dan janganlah kamu menjadi imam kepada orang lain mengikut hubungan pertalian keluarga atau kerana kekuasaannya. Baik. Jadi kalau begitu juga berdasarkan ini para jemaah, berdasarkan ini ya, apabila kita katakan tadi wala yu'manna ar-rajulu rajula fi sultanihi. Sultan. Siapakah yang mempunyai sultan? Sultan ada sultan kat situ, ada authority. Tok penghulu ada authority. Kalau di satu tempat itu ada chairmannya, biar chairman ke depan kalau chairman nak. Ini ada pengetuanya, biar pengetua ke depan untuk menjadi imam. Contoh. Dan begitu juga dalam bab ini, kalau sekiranya kita pergi ke satu masjid, masjid itu telah dilantik imam. Imam itu adalah sultan. Masjid itu adalah kawasan sultannya, kawasan authority-nya. Jadi, kita sebagai pendatang, sebagai contohlah, ada seseorang itu jemput seorang ulama dari luar negara. Ya, ini contohnya. Kalau kemudian datang pergi ke Masjid Qasim. Masjid Qasim ada imam tetap untuk solat isyak. Siapa yang wajar untuk tunaikan solat menjadi imam, imam tetap tadi lebih wajar untuk tunaikan solat, mengimamkan jemaah. Kalau dibandingkan dengan penceramah jemputan. Ini contoh para jemaah. Jadi kalau kita sebagai dia dijemput asatiza ke ustaz sebagai penceramah, nanti lepas isyak ada syarahan. Kemudian kita nak solat isyak. Siapa yang lebih layak menjadi imam? Imam masjid. Imam masjid itu lebih layak dibandingkan dengan ustaz sebagai jemputan tadi. Kerana masjid itu adalah sultannya. Kecuali kalau Pak Imam tadi katakan, ialah jarang-jarang awak datang ke sini. Awak memandangkan Ustaz jarang datang ke sini, silakanlah kita nak apa Ustaz jadi imam lah supaya kita dapat berjemaah. Kalau Pak Imam tadi tanazzul, memberi kelonggaran sultannya tadi diberikan kepada jemputan, silakan, diperbolehkan. Tetapi kita jangan syok sendiri. Jangan kita rasakan aku ni orang ternama, aku datang, wah pasti aku nak ke depan menjadi imam. Nak tunjukkan bacaan Al-Quranku yang sangat baik. Sedangkan Pak Imam tadi tak benarkan. Tak boleh. Tidak boleh sedemikian. Ini hadis yang disebutkan dalam perkara yang disebutkan di sini. Ini contoh para jemaah. Jadi hanya boleh kalau sekiranya Pak Imam tadi benarkan. Begitu juga contoh kadang-kala seseorang itu, aku ni jarang dapat jadi imam datang masuk masjid, harap-harap Pak Imam hari tak datang lah. Pak Imam tak datang, lambat sikit dah azan, cepat-cepat aku nak ke depan nak jadi imam. Tak boleh. Kerana masjid itu ada imamnya. Memandangkan masjid itu ada imamnya, maka tak boleh seseorang itu nak ke depan untuk menjadi imam tanpa izin imam tetap masjid. Walaupun bacaan kita lebih baik daripada bacaan imam tadi. Walaupun kita rasalah, aku ini lulusan pusat tahfiz Al-Quran international. Pak Imam ni hanya Pak Imam kampung saja. Tak boleh. Itu pandangan mata awak. Di sisi Allah Subhanahu Wa Taala berbeza. Kita tak mengetahui niat Pak Imam tadi, ikhlasnya mungkin lebih hebat daripada ikhlas kita. Yang kita dengan syahadah-syahadah atau sertifikat-sertifikat yang kita bawa, yang kita merasa bangga diri, Pak Imam yang tak ada syahadah, yang tak ada sertifikat itu, mungkin lebih mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap pagi, setiap subuh dia berada di masjid setengah jam sebelum azan subuh. Sedangkan kita sedang ngorok tidur. Yang kita hanya datang masjid sebulan sekali, contoh. Ini contohlah ya, beberapa perkara yang harus kita lihat. Begitu juga apabila disebutkan wala yu'manna rajulur rajula fi sultanihi, janganlah seorang itu menjadi imam kepada seseorang di kawasan yang dia mempunyai kerajaan, yang dia mempunyai sultan, authority. Begitu juga maksudnya kalau kita seseorang yang ziarah kawan kita, yang layak menjadi imam adalah sahibul bait. Yang layak menjadi imam adalah tuan rumah. Walaupun tuan rumah tu kita lihat, ini Pak Jono mana ni? Ni Pak Cik biasa, Pak Cik yang kerja security guard, cleaner, grab ataupun postman ataupun apa yang kita rasa seolah-olah rendah. Sedangkan aku ini seorang tokoh masyarakat, aku ini seorang hafizul Quran.
Apabila kita pergi ke rumah si fulan, tuan rumah lebih layak menjadi imam. Jangan kita shock sendiri. Jangan kita rasa kita nak menjadi imam. Aku ni belajar agama seminggu sekali tempat Masjid Qasim. Aku belajar agama di Masjid Qasim, di Masjid Darul Aman, di Masjid Istighfar. Setiap hari datang belajar agama. Kemudian kita ziarah rumah jiran kita atau ziarah rumah saudara kita. Dah masuk waktu aku nak jadi imam. Tak, sabar. Awak kat mana? Kalau kat rumah awak jadi imam. Kalau kat rumah saudara kita, dia menjadi imam. Dia sahibul bait, dia ketua di rumahnya tadi. Ini contoh, ya, para jemaah yang dirahmati Allah. Kecuali kalau dia itu beri kita, dia jemput kita ataupun dia katakan, baik silakan, memandangkan kita ada tok kiai kita hari ini, tok kiai yang belajar agama setiap hari di Masjid Qasim, Masjid Istighfar, Masjid Darul Aman. Kat masjid nampak muka dia saja, awak jadi imam lah, silakan. Kalau dia katakan demikian, kita nak jadi imam, silakan. Kalau kita tak nak jadi imam, kita nak ambil barakah, maksudnya, tak naklah, awak ni sahibul bait, silakan, awak lebih afdal jadi imam. Ini contoh. Jadi ini contoh akhlak-akhlak yang kita perlu bentuk, yang perlu kita ada. Jangan kita merasa bangga dengan ilmu yang kita ada, kononnya kita lebih hebat daripada orang. Contoh para jemaah yang dirahmati Allah. Baik, ada riwayat yang lain. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Sa'id bin Mansur. Tetapi di dalamnya terdapat kata-kata berikut. Ada sedikit perubahan, ada sedikit perkara-perkara yang ada perbezaannya. Wala ya'ummur rajulu rajula fi sultanihi. Janganlah seseorang lelaki itu menjadi imam kepada seseorang lelaki yang lain di dalam kawasan di mana dia mempunyai kuasa. Ya. Janganlah seseorang itu menjadi imam kepada orang lain di dalam wilayah kekuasaannya. Sama juga tadi yang seperti mana yang telah kita sebutkan. Illa biidnihi. Tetapi dalam hadis ini disebutkan pengecualian illa biidnihi, kecuali kalau dengan izinnya. Di kawasan dia ada kuasa tapi dia izinkan, silakan. Wala yaqudu ala makramatihi fi baitihi illa biidnihi. Dan janganlah seseorang itu duduk di atas hamparan rumah orang lain sebelum diberi kebenaran tuan rumah. Kalau tuan rumah kata jangan duduk di situ, silakan. Kita ni orang Melayu kadang-kala ya, tuan rumah kata awak silakan duduk kat sini. Kemudian kita kata, tak apalah saya nak duduk kat sini. Saya tuan rumah ke awak tuan rumah? Tuan rumah dah kata duduk sini, sami'na wa ata'na, duduk sini. Tak boleh hebat, tak boleh lawan tauhid. Tak boleh tuan rumah kata duduk sini. Tak apalah saya duduk sini. Jangan. Tuan rumah dah kata duduk sini, silakan duduk situ. Kalau duduk tempat duduk ini khas untuk tuan rumah, kita jangan lawan tauhid nak duduk tempat dia pula. Kecuali dengan izin dia. Baik, penulis mengatakan, maksudnya adalah seseorang yang menguasai sesuatu wilayah, ketua keluarga atau pemimpin suatu majlis merupakan orang yang paling berhak menjadi imam di wilayah tersebut, selagi mereka belum memberikan kebenaran kepada orang lain untuk menjadi imam solat tersebut. Yang kita organize sesuatu majlis, dia organizer, kemudian dia berhak, ini wilayah dia, ini majlis dia, dia nak jadi imam, tu hak dia menjadi imam. Kita yang tetamu ni jangan syok-syok konon-konon nak ke depan. Orang belum dengar aku baca Al-Quran. Aku baca Al-Quran ni macam Sudaish daripada Mekah, macam imam-imam yang muktabar. Aku nak ke depan ni. Jangan. Ya, kena sifat tawaduk. Kalau kita ada sifat demikian, bimbang-bimbang solat kita tak tersah ke tidak. Pasal kita nak memperdengarkan bacaan kita kepada orang. Kita nak pujian orang. Dan itu bukan matlamat solat. Macam mana sedap bacaan kita sekalipun. Kalau ketika kita menjadi imam, ada perasaan riya, ujub, sum'ah, bimbang-bimbang, telah terjejas amalan ibadah kita tadi. Ini contoh pada jemaah. Baik. Hadis yang lain pula dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW telah bersabda, la yahillu lirrajuli yu'min billahi wal yaumil akhir. Tidak halal bagi seseorang lelaki, tidak halal bagi seseorang yang beriman kepada Allah dan beriman pada hari akhirat. Apa dia ya? Sampai berat begitu sekali. Barang siapa yang percaya kepada Allah, percaya pada hari akhirat, tak halal lakukan perkara ini. Apa dia? Kita dengar.
la yahillu lirrajuli yu'minu billahi wal yaumil akhir an ya'umma qauman illa biidnihim wa la yakhussa nafsahu bida'watin dunihim fa in fa'ala faqad khanahum. Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, tidak beriman salah seorang di antara kalian, tidak halal bagi seseorang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat dan yang an ya'umma qauman illa biidnihi, untuk menjadi imam kepada satu kaum kecuali dengan izin mereka. Kita ini berada di satu tempat. Kita nak jadi imam, tak halal bagi kita kecuali dengan izin mereka. Jadi kita kena ingat ya perkara-perkara yang Nabi SAW sebutkan. Kita pun tak sempurna, tak wajar, bukan hanya imam solat untuk menjadi spokesperson mereka, kecuali dengan izin mereka. Jadi kita nak lakukan sesuatu, kita ingat, kita kena faham, kita ini nak mewakili mereka, perlu dengan izin mereka. Wala yakhussa nafsahu bida'wati dunihim, dan juga tak halal bagi seseorang imam yang berdoa untuk kaumnya tetapi doanya itu khusus bagi dirinya. Tak sah, tak sempurna, tak halal, haram hukumnya. Apa maksudnya? Contohlah ya, kadang-kadang apabila kita seseorang itu berdoa, kalau kita nak doa sendiri contohnya, kita boleh katakan, ya Allah ya Tuhanku, panjangkanlah usiaku. Ya Allah ya Tuhanku, kurniakanlah aku rezeki yang halal, yang zahir dan yang batin. Ya Allah ya Tuhanku, berkahilah kehidupanku. Kita nak doa sendiri, silakan. Tetapi kalau kita berdoa beramai-ramai, tak boleh kita doa sendiri. Kita doa ya beramai-ramai. Orang yang kat belakang, amin. Tapi kita doa, ya Allah ya Tuhanku, murahkanlah rezekiku. Kat belakang, amin. Ya Allah ya Tuhanku, berkahilah kehidupanku. Yang kat belakang, amin. Dia telah menganiaya orang-orang kat belakang. Jadi maksudnya kalau kita nak berdoa beramai-ramai, janganlah gunakan aku, tetapi gunakan kami. Ya Allah ya Tuhanku, berkahilah kehidupan kami. Berilah kami jalan keluar daripada apa juga masalah yang kami hadapi. Demikian. Dan kalau kita nak membaca doanya tadi dalam bahasa Arab, jadi kita tak boleh baca sendiri kalau kita doakan untuk mereka. Sebab itu kalau contohlah ya, kalau kita baca doa katakan doa kunut katakan. Kalau kita baca sendiri, Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait. Allahumma hdini. Ya Allah ya Tuhanku, ya Allah ya Tuhanku, tunjuklah kami. Allahumma hdini fi man hadait. Seperti mana kau telah memberi petunjuk kepada orang-orang yang telah kau beri petunjuk. Jadi dalam bahasa Arab, Allahumma hdini itu, ni itu menunjukkan aku. Tetapi kalau kita nak baca beramai-ramai katakan, kita baca Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait. Jadi na tu maksudnya kami. Jadi penting untuk seseorang yang nak baca doa tu perlu memahami apa yang dibaca doa dan perlu tukar daripada aku kepada kami apabila dibaca beramai-ramai. Penting. Kerana kadang-kala ya di sebahagian masjid saya sendiri pernah dengarlah, kadang-kala atas kelemahan imam itu mungkin dia tak perasan, dia terbaca doa sendiri. Kita baca hadis apabila seseorang itu selepas solat ataupun di duburi solatnya, di hujung solatnya dia baca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, selepas kita solat kita baca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah Tuhanku, bantulah diriku untuk senantiasa mengingatimu dan untuk sentiasa bersyukur kepadamu dan menyempurnakan ibadah untuk hadis Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Tetapi dia baca beramai-ramai sekarang. Dia baca lepas solat. Dia tak boleh baca Allahumma a'inni, tapi dia hendaklah baca Allahumma a'inna. Allahumma a'inna. Ya Allah ya Tuhan kami, bantulah kami. Dia dah kena ubah. Dia tak boleh syok sendiri Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah ya Tuhanku, bantulah diri aku. Orang kat belakang, amin. Semua baca amin untuk awak saja. Ini contoh para jemaah. Jadi Rasulullah SAW mengatakan,
wala yakhussa nafsahu bida'wati dunihim fa in fa'ala faqad khanahum. Dan janganlah dia tidaklah boleh mengkhususkan doa hanya untuk dirinya sendiri tanpa ikut sertakan orang lain. Jika dia berbuat demikian, dia telah mengkhianati mereka tadi. Demikian para jemaah yang dirahmati Allah. Perkara yang kecil tetapi kita perlu lebih berhati-hati. Ini contoh para jemaah yang dirahmati Allah. Baik. Muka surat 23. Okay. Jadi kita dah mengetahui siapakah yang lebih layak menjadi imam, aqra'uhum, orang yang paling baik bacaan Al-Qurannya, kemudian orang yang paling faham, berilmu dalam bab sunnah Nabi SAW. Kemudian kalau semua sama orang yang paling awal hijrahnya, kalau semua sama orang yang paling tua, yang berusia dan sebagainya. Itu perkara-perkara yang telah kita kupaskan. Bab seterusnya. Muka surat 23 daripada kitab Fiqh Sunnah tulisan Al-Imam Syed Sabiq rahimahullah. Bab seterusnya, selepas kita kupaskan tentang siapa yang layak tadi, sekarang kita nak tengok apakah syarat-syarat imam. Siapa yang boleh menjadi imam? Macam mana kalau orang itu belum baligh? Boleh tak dia jadi imam kepada orang yang telah baligh? Kerana di Singapura pernah satu ketika nak solat tarawih tu, kita jemput sebahagian para pelajar dari luar negara. Dan ada yang datang tu budak-budak. Jadi budak-budak ni nak jadi imam. Macam mana? Ada belum baligh pun. Baik. Tentang siapa yang boleh menjadi imam akan kita bincangkan. Penulis mengatakan, kanak-kanak yang sudah mumayyiz dan orang buta sebenarnya dibolehkan menjadi imam. Kanak-kanak yang telah mumayyiz. Apa maksud mumayyiz? Mumayyiz itu yang mengetahui, yang dapat membezakan yang baik dan yang buruk. Orang yang tak mumayyiz tak dapat bezakan. Budak-budak yang tak mumayyiz kadang-kadang tak tahu. Maaf kata, benda busuk pun dia masuk mulut makan. Dia nampak satu masuk mulut makan. Najis pun dia masuk mulut makan. Pasal dia tak dapat membezakan. Jadi, orang yang telah mumayyiz dapat membezakan yang baik dan yang buruk, dapat berfikir, dapat mengetahui, maka dia boleh jadi imam. Ini maksudnya. Begitu jugalah kalau kita berada di rumah, katakan, kalau kita nak biasakan anak kita menjadi imam, kalau dia dah mumayyiz, dia dah mengetahui yang baik dan yang buruk, dah tahu perkara-perkara membatalkan solat, yang tak membatalkan solat dia mengetahui, maka dia boleh menjadi imam. Walaupun dia belum baligh. Baik, kanak-kanak yang sudah mumayyiz dan orang buta dibolehkan menjadi imam. Begitu juga orang yang berdiri dibolehkan menjadi imam kepada orang yang duduk. Orang berdiri boleh jadi imam kepada orang yang duduk. Sebaliknya, orang yang duduk juga sah menjadi imam kepada orang yang berdiri. Seseorang yang mengerjakan solat fardu sah menjadi imam kepada seseorang yang mengerjakan solat sunat. Dan orang yang mengerjakan solat sunat dibolehkan menjadi imam kepada orang yang kerjakan solat fardu. Orang yang berwuduk boleh menjadi imam kepada orang yang bertayamum. Dan orang yang bertayamum juga boleh menjadi imam kepada orang yang berwuduk. Orang yang dalam keadaan musafir sah menjadi imam kepada orang yang bermukim. Dan orang yang bermukim juga sah menjadi imam kepada orang yang bermusafir. Orang yang lebih rendah kedudukannya sah menjadi imam kepada orang yang lebih tinggi kedudukannya. Amar bin Salamah pernah menjadi imam kepada kaumnya, sedangkan dia masih berusia 6 tahun atau 7 tahun pada ketika itu. Rasulullah SAW pernah mewakilkan kepada Ibnu Ummul Maktum menjadi imam solat masyarakat Madinah sebanyak 2 kali. Sedangkan kita mengetahui dia itu seorang buta. Sedangkan dia adalah seorang yang buta. Rasulullah SAW juga pernah mengerjakan solat dalam keadaan duduk di belakang Abu Bakar ketika baginda sakit sebelum kewafatan Nabi SAW. Baginda juga pernah mengerjakan solat sambil duduk ketika sakit. Manakala di belakangnya ramai para sahabat yang bermakmum kepadanya. Kemudian baginda juga pernah memberikan isyarat kepada mereka supaya semua makmum mengerjakan solat dalam keadaan duduk. Selepas selesai mengerjakan solat, baginda SAW bersabda,
innama ju'ilal imamu liyutamma bihi fa idza raka'a farka'u wa idza rafa'a farfa' wa idza shalla jalisan fasallu julusan wara'ahu. Jadi Rasulullah SAW pernah juga menjadi imam kepada seseorang, sedangkan Nabi pernah menjadi imam kepada orang-orang yang duduk. Begitu juga Abu Bakar pernah jadi imam sedangkan Nabi solat duduk ketika Nabi sedang sakit. Dan Nabi sedang solat duduk, para sahabat solat berdiri. Juga pernah dilakukan sedemikian. Mu'adh pernah mengerjakan solat Isyak bersama Nabi SAW. Setelah itu dia pulang menuju kampungnya lalu menjadi imam solat Isyak kepada kaumnya. Jadi Mu'adh pernah solat Isyak bersama kaumnya. Ketika Mu'adh solat Isyak bersama kaumnya, Mu'adh solat fardu, kaumnya solat fardu. Selepas itu Mu'adh balik, solat fardu dah buat. Lalu apabila pulang, selepas pulang menuju kampungnya, dia menjadi imam solat Isyak bersama kaumnya pula. Pada awalnya Mu'adh solat Isyak bersama Nabi SAW. Selepas solat Isyak, berarti Mu'adh dah solat fardu dah. Kemudian Mu'adh pulang bersama kaumnya, Mu'adh solat bersama kaumnya lagi. Jadi kalau Mu'adh dah solat fardu bersama Nabi, Mu'adh solat apa? Mu'adh solat sunat bersama kaumnya. Mu'adh menjadi imam, sedangkan kaumnya di belakangnya. Kaumnya sedang solat fardu. Mu'adh dah solat fardu. Berarti memandangkan Mu'adh dah solat fardu, Mu'adh akan solat sunat. Ini menunjukkan dalil diperbolehkan bagi seseorang imam solat sunat, makmum solat fardu. Atau imam solat fardu, makmum solat sunat. Semua diperbolehkan. Perkara ini saya seringkali tekankan. Contohlah, katakan di luar musim pandemik, di luar musim COVID, seseorang yang nak solat fardu, katakan pada bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan, kita datang ke masjid, solat fardu Isyak, kemudian kita solat tarawih. Alhamdulillah kalau kita dapat solat bersama-sama imam. Akan tetapi mereka-mereka yang datang lewat, datang masjid saja, imam dah habis solat Isyak. Datang masjid, imam sedang solat tarawih. Kita baru sampai. Alamak, imam dah solat Isyak dah. Kita datang solat tarawih. Boleh tak kita solat tarawih sebelum Isyak? Tak boleh, kita kena solat Isyak dahulu. Apa yang boleh kita lakukan? Kalau kita nak datang, kita solat Isyak, kita solat Isyak sendirian. Rugi sangat. Kerana apa? Kita tahu ganjaran solat fardu Isyak berjemaah 27 kali lebih tinggi darajatnya. Kemudian barang siapa solat fardu Isyak berjemaah seolah-olah solat malam, setengah malam. Jadi amat rugi kalau kita tak dapat solat fardu. Jadi apa boleh buat? Apa boleh buat adalah kita belum solat Isyak, imam sedang solat sunat tarawih. Imam sedang solat tarawih, kita biarkan imam habis, ataupun imam sedang baca suratul Fatihah dan surah, lalu kita pun solat di belakang imam. Ya, imam sedang solat, kita terus takbiratul ihram, lalu solat. Tak semesti belakang imam lah, masjid besar kan. Maksudnya apa? Imam sedang solat tarawih. Memandangkan kita belum solat sunat, kita niat solat fardu Isyak. Hai, Ustaz, imam solat sunat tarawih, kita solat fardu Isyak, boleh ke? Boleh. Para sahabat pernah melaksanakan. Lepas imam 2 rakaat, memandangkan imam solat tarawih 2 rakaat, imam beri salam, kita baru 2 rakaat, kita sempurnakan lagi 2 rakaat. Kerana kita solat Isyak 4 rakaat. Ini menunjukkan kita dapat solat fardu Isyak berjemaah. Lepas itu kita sambung solat tarawih bersama imam. Ini contoh. Begitu juga hanya kadang-kadang kita berada di masjid. Kita solat fardu zuhur katakan. Selepas solat fardu zuhur bersama imam, dah habis dah solat. Kemudian dah habis solat fardu, kita pun ke belakang, kita nak solat sunat ba'diyah. Okay. Kita solat ba'diyah zuhur. Sedang kita solat, lalu ada jemaah datang mirip dengan kita. Kita tahu, jemaah ni dia nak solat fardu zuhur. Sebab tu dia berdekatan dengan kita untuk solat berjemaah. Aku ni solat sunat. Tak mengapa. Walaupun kita solat sunat, beliau nak solat fardu, biarkan. Kerana diperbolehkan. Bagi seseorang itu, imam solat sunat, makmum solat fardu. Diperbolehkan. Atau imam solat fardu, makmum solat sunat.
diperbolehkan. Akan kita ambil hadis-hadis dalil-dalil yang lain. Jadi kadang-kadang kalau kita perhatikanlah ya, bagi mereka yang tak faham itu, kalau contohlah dia sedang solat sunat ba'diyah zuhur, kita datang lewat, kita nak solat zuhur, kita mirip kat dia, kadang-kadang dia turunkan tangan, dia tolak kita atau sebagainya. Kerana dia tak faham. Kalau demikian halnya jangan solat berjemaah dengan dia. Nanti dia akan percepatkan solat kerana dia tak nak kita ikut dia. Memandangkan hal sedemikian, tak perlu kita solat bersamanya. Cuma kalau kita sedang solat sunat ba'diyah katakan, lalu ada orang mirip, impede kita nak solat bersamaan dengan kita, dia nak solat fardu zuhur, biarkan. Kita niatkan jadi imam, lalu kita sempurnakan ba'diyah kita, biar dia ikut sebelah kita, lepas kita beri salam 2 rakaat, dia akan bangun, sempurnakan apa yang kurang. Diperbolehkan. Ini contoh pada jemaah yang dirahmati Allah. Akan kita ambil nanti lagi dalil-dalil yang lain di mana para sahabat pernah satu ketika selepas solat bersama Nabi SAW, ada seorang sahabat yang lain datang lewat, lalu Nabi tanya, siapa di antara kalian yang ingin bersedekah kepada kawan kalian? Jadi ada di antara mereka bangkit solat bersama sahabatnya tadi supaya sahabat yang datang lambat tadi dapat solat berjemaah. Jadi dia setakat temankan saja, berarti dia dah habis solat, maka ditemankan, dia akan solat sunat. Maka imam solat fardu, makmum solat sunat, diperbolehkan. Akan kita bincangkan lagi perkara-perkara, senario-senario yang diperbolehkan ketika seseorang itu solat fardu. Senario-senario, keadaan-keadaan yang diperbolehkan di antara imam dan makmum. Apakah perkara-perkara yang lain yang diperbolehkan yang tak diperbolehkan, akan kita kupaskan bersama pada pertemuan akan datang insya-Allah. Hari ini tak sempat kita bincangkan tentang syarat-syarat yang lain, akan kita kupaskan nanti pada pertemuan akan datang juga. Perbincangan seorang yang ada tindik, boleh tak tindik telinga dia tu, boleh tak dia jadi imam? Seorang yang ada tattoo, boleh tak dia jadi imam kepada orang yang tak bertindik dan sebagainya. Akan kita kupaskan pada pertemuan akan datang insya-Allah. Untuk hari ini sampai di sini saja pertemuan kita. Segala yang benar itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Segala silap dan salah atas kelemahan saya sendiri. Wallahu a'lam bissawab. Baik, sebelum saya menutup majlis, kita beri peluang kalau di antara kita ada soalan atau perkara ingin kita bincangkan, boleh kita bincangkan bersama. Silakan. Saya tengok ada di ruang komen ada soalan tak? Baiklah, saya rasa tak ada ya. Kalau tak ada apa-apa, baik sampai di sini saja pertemuan kita. Segala yang benar itu daripada Allah Subhanahu wa taala, segala silap dan salah atas kelemahan saya sendiri. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.